Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam terjah, salam perjuangan. Okey, semalam saya dapat satu mesej daripada seorang warga asing yang anda boleh tengok dekat Facebook saya, CMK Syukri Ramli. Dalam mesej itu antara lain menyalahkan saya kerana menegur warga asing ataupun membongkar balik isu warga asing ni, terutamanya yang berkait dengan Rohingya. Dia kata kenapa tak bangkitkan tentang warga asing dari negara lain. Saya nak bagi tahu, dia kata warga kita adalah bersaudara, sesama Islam, jadi tak boleh nak ganggu lah Rohingya yang duduk dekat sini, yang ramai-ramai dekat sini dan sebagainya. Mana kita tak boleh nak usik, kita kena biar sehingga dia buat sesuka hati di negara kita. Tak ada tindakan daripada pihak berkuasa. Ini yang dia nak benda-benda macam ni. Dan saya nak bagi tahu bahawa betul dia isu dia, kamu ni Rohingya datang ke Malaysia ni atas tajuk dia adalah pelarian kerana nak mendapatkan perlindungan daripada negara-negara yang mengambil kamu untuk diselamatkan dan sebagainya. Diletakkan, sepatutnya kerajaan kena ada satu kawasan khas, pulau ke ataupun satu kawasan penempatan yang berpagar supaya mereka duduk di situ. Dan mereka boleh duduk di situ sebab mereka akan dilayan sebagai pelarian. Jadi bukannya dia datang ke sini jadi pelarian, dah duduk negara ini, dia lari pula kat lain. Ni salah ni. Dia lari kat lain, dia kahwin dengan orang sini, dia pergi kahwin dengan orang sini, dia buka berniaga, buka kedai runcit, buka restoran, buka apa, dia lari ke seluruh negara. Bukan. Sepatutnya kerajaan kena faham, bila negara dia dah aman, macam contoh di Myanmar ni, dah tak berlaku lagi kejadian yang seperti yang kita tengok, maka kena hantar balik dia ke negara dia. Sebab negara kamu dah aman. Begitu juga di Kemboja, begitu juga di tempat-tempat lain. Hantar balik pelarian ini ke negara dia, biar dia hidup aman damai di sana. Nak menega ke, nak sembelih lembu ke, nak dalam rumah ke, nak nak pelihara kambing, nak pelihara ayam, itik dalam rumah, buat. Tapi bila kamu duduk di negara kami di Malaysia ni, kamu buat macam itu, ini yang jadi isu. Kamu buat seolah negara ni negara kamu. Kamu nak naik motor 3 orang, motor roda 3 kamu naik, berjalan dalam bandar, tak pakai topi keledar, tak pakai apa. Kamu nak kamu meniaga di kaki 5, meniaga di kawasan-kawasan yang tidak dibenarkan. Masalahnya, bila kena orang tempatan, bila kena rakyat negara kita, pihak berkuasa bertegas, kena ikut undang-undang, tak boleh dimaafkan, kena saman, kena ikut undang-undang, tak boleh langsung nak berunding, kena rampas. Meniaga dekat dalam pasar tani pun kena rampas, tak ada lesen, tak ada apa. Yang buka restoran ni, kalau orang tempatan, saya beritahu, kena ada ni kad kesihatan, kena cocok, kena ada kad kesihatan. Orang tempatan nak meniaga restoran, takut nanti ada penyakit-penyakit, ada kuman-kuman, ada virus-virus yang boleh menjangkiti pelanggan. Tapi warga asing, nak beritahu, warga asing ada tak kena cek. Kenapa dia orang boleh buka restoran, dia orang boleh buka kedai-kedai makan sewenang-wenangnya? Ada tak pihak berkuasa cek dia orang ni ada kad perakuan, kad kesihatan, maknanya dia dah masuk kursus, dia dah masuk tak ada. Datang daripada negara dia, separuh tu sebagai atas tiket pelancong, datang negara ni, buka je kedai, meniaga je. Ini menyebabkan perniagaan bangsa orang kita akhirnya merudum saudara. Sebab apa? Dikontrol oleh warga-warga asing. Ini yang kita tidak mahu terus berkekalan. Bayangkan kalau kita pergi negara orang, pergi melancong dengan orang, buka kedai, boleh tak saya nak tanya?
Tak percaya pergi ke Singapura, lepas tu buka kedai sewenang-wenangnya. Tak percaya pergi ke negara-negara yang mempunyai undang-undang yang tegas terhadap warga asing. Ini boleh biar, boleh bawa kereta motor roda 3 pusing bandar apa semua, boleh bawa kereta tanpa lesen, tanpa apa semua. Ini semua menyusahkan. Pernah berlaku aksiden, kawan saya aksiden dengan warga Rohingya. Lesen tak ada, apa tak ada, nyaya nak ke, macam-macam isu yang berlaku sebab kamu dah mengganggu kehidupan masyarakat tempatan. So kerajaan tolonglah pelarian letak kat satu tempat. Jangan biar dia bersepah-sepah sampaikan di Medan Warisan di Kuantan ini, ya. Dia nak sembelih lembu, dia meniaga daging, dia sembelih lembu dalam rumah, dia sembelih ayam dalam rumah, dia jual daging dekat orang-orang awam, dekat warga-warga apa ni Rohingya yang lain. Dia buat sembelih, dia ternak lembu, kambing, itik dalam rumah. Dia sembelih. Kalau orang tempatan nak sembelih, kena pergi pusat penyembelihan. Ataupun pada hari raya korban, kena ada permit, kena ada lesen bersembelih. Bukan bersembelih binatang-binatang ini di tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Ada kepatut rumah dia pergi buat tempat sembelihan, kedai-kedai. Begitu juga dengan kedai-kedai ni. Kedai-kedai orang kita, kalau jual barangan kering, kedai runcit, tak boleh nak jual daging, ikan, barangan basah yang lain, menjejes-jejes air, bau busuk dan sebagainya. Tapi bila warga asing, kamu biar, kamu buat tak tahu. Orang report macam mana pun, kamu buat tak tahu. Ini yang menyebabkan rakyat jadi marah, jadi bangkit. Ini yang menyebabkan kita terpanggil untuk mempertahankan kedaulatan maruah negara kita. Tolonglah kerajaan, tolonglah buat sesuatu. Jangan sampai rakyat terus hilang kepercayaan kepada agensi-agensi kerajaan yang telah diamanahkan untuk bertanggungjawab terhadap warga asing ni, jabatan-jabatan yang berkaitan. Tolonglah, janganlah kamu tutup mata, lalu depan mata kamu hari-hari lalu kedai-kedai warga asing ni bukan jauh pun nampak dengan jelas, di sini nampak. Tolonglah buat kerja kerana Allah Ta'ala. Tolonglah jujur kepada rakyat. Tolonglah jujur dengan amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan kepada kamu. Bila kamu buat tak betul macam ni, ini yang menyebabkan rakyat marah dekat kerajaan dan menolak kerajaan setiap kali pilihan raya. Ini yang berlaku. Bila kemarahan rakyat itu sudah membuak-buak, mereka akan tolak kerajaan. Kerajaan boleh tumbang kerana tidak mengambil berat perkara ini. Sebab itu kita sebagai rakyat yang prihatin, Cakna, kita akan terus bersuara. Biarpun kamu pekakkan telinga, tutup mata, kami akan terus bersuara untuk mempertahankan kedaulatan maruah negara ini. Kata pahlawan Mak Kilau, jangan biarkan bangsaku tidak bertanah satu hari nanti. Akhirnya kita akan merempat di bumi sendiri. Kerana kawasan-kawasan kita, kawasan perniagaan kita dikontrol oleh mereka-mereka yang antaranya tidak membayar cukai, yang merugikan kerajaan. Tapi perkara ini tidak diendahkan. Maka kita akan bangkit dan terus bangkit, membela nasib rakyat, membela rakyat yang terpinggir gara-gara ekonomi terus dicengkam oleh warga-warga. Sekarang itu dulu, kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam terjah, salam perjuangan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.